Umat Islam diseru tekuni kupasan dan tafsir Al-Quran. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Tira Minuddin. Umat Islam bukan sahaja dituntut memperbanyak membaca Al-Quran, malah bertadabbur dengan mesej ayat suci itu yang syarat mesej akhlak dan kemanusiaan sejagat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran Facebooknya memaklumkan memahami mesej Al-Quran seharusnya lebih diberi perhatian kerana Al-Quran itu hidup, berbicara dan menjadi suluhan dalam tiap kurun sejarah. Jelasnya, ibrah yang terkandung dalam kitab suci itu bukan sahaja dilorongkan khusus buat mereka beriman, sebaliknya petunjuk buat seluruh umat manusia. Justru Perdana Menteri mengajak semua agar memanfaatkan ruang yang ada untuk menekuni kupasan dan tafsiran Al-Quran. Penghayatan mesej hikmah Al-Quran dapat mendidik menjadi insan bertakwa, berakhlak mulia, adil dan sederhana dalam segenap perkara. Bukan sekadar membaca, umat Islam disaran memahami, menghayati serta mengamalkan setiap kandungan ayat suci Al-Quran. Dengan cara itu dapat menjadikan Muslim tersebut berjaya dunia akhirat sekaligus membentuk sebuah tamadun yang hebat. Membaca itu bukanlah sekadar bacaan, tapi yang lebih jauh untuk kita lebih memahami. Ia merupakan kitab hidayah, hudal lil muttaqin. Itulah antara benda yang boleh kita ambil. Satu momentum barulah untuk kita setiap tahun tapi kita tukarlah setiap tahun dengan azam baru untuk mendalami, membaca, memahami dan juga mengamalkanlah. Berbaki bulan Ramadan ini, umat Islam juga digalak perbanyakkan lagi ibadah termasuk membaca Al-Quran, bersedekah dan solat sunat kerana pahala yang diberikan berganda berbanding bulan lain. Beliau ditemui selepas menjadi panel dalam program Selamat Pagi Malaysia. Kitab suci Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan hidayah kepada seluruh umat manusia. Jika Al-Quran Braille sinonim dengan komuniti orang kurang upaya OKU penglihatan, bagaimana pula OKU pendengaran mempelajari dan mendalami Al-Quran? Wartawan JAKIM Alisa Yusra ada butirannya. Wawasan agama, bekalan masa depan dan akhirat. Bagi memastikan golongan OKU pendengaran tidak ketinggalan mempelajari kalamullah, Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum melalui Sahabat Faqih Universiti Sains Islam Malaysia USIM menganjurkan kelas percuma Tadarus Al-Quran tanpa suara OTTS secara dalam talian sepanjang bulan Ramadan. Program yang masuk tahun kelima penganjurannya disertai 30 peserta dan 30 tenaga pengajar. Yes. Pertama kali kita laksanakan program online Tadarus Tanpa Suara pada tahun 2020. Memang kita laksanakan berfokus kepada surah-surah pilihan sahaja, tilawah surah-surah pilihan. Tetapi untuk tahun ini, masuk tahun kelima, kelainannya adalah untuk kali ini kita berfokus kepada aktiviti untuk khatam Quran secara berjemaah. Dan juga ada sesi tadabbur Quran untuk surah-surah pilihan yang kita laksanakan juga setiap hari Sabtu sepanjang bulan Ramadan. Selain daripada modul sesi tadarus ni, kami juga mengadakan sesi tadabbur di mana dalam bacaan satu juz Al-Quran ini kami mengetengahkan juga tadabbur satu ayat jika ada kelapangan, di mana para asatizah akan membantu peserta untuk memahami satu ayat Quran. Dan usaha yang kami bawakan ini ada harapnya para peserta dapat memahami ayat Quran itu sendiri dan cuba mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Menurutnya, kaedah utama pembelajaran OTTS ini adalah dengan menggunakan aplikasi Quran Isyarat dan kod tangan Quran yang juga merupakan hasil ciptaan Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum USIM. Menariknya, aplikasi tersebut merupakan aplikasi Quran Isyarat pertama dunia dan telah mendapat pengiktirafan daripada The Malaysia Book of Records.
Kesemua peserta dari komuniti OKU Pendengaran menyambut baik program ini. Malah menunjukkan kesungguhan dan komitmen cukup baik terhadap penjadualan sesi tadarus secara dalam talian ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran buat semua makhluk, sama ada yang sempurna tubuh badan maupun yang dikurniakan kelainan upaya. Yang membezakan kedua golongan ini hanyalah kesungguhan dalam mempelajari dan mendalami Al-Quran, terutamanya pada bulan yang penuh barakah ini. Buat yang sempurna deria, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Salam Nuzul Quran. Program Akademi Al-Quran Wilayah Persekutuan dilancar dengan permulaannya seramai 31 kari dan karya terlibat bagi kumpulan pengajian pertama. Mereka akan dibimbing 7 tenaga pengajar dalam bidang taranum serta johan kari dan karya peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Program dianjur bagi mencungkil bakat baharu untuk majlis tilawah Al-Quran. Akademi Al-Quran yang kita lancarkan ini buat peringkat awalnya akan melibatkan peserta-peserta terpilih yang kita pilih dulu daripada kalangan peminat Al-Quran di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Labuan, di mana mereka akan dilatih melalui beberapa fasa, kerana harapan kami ialah agar mereka ini akan dapat meningkatkan mutu bacaan, mutu tajwid, mutu taranum dan juga fasahahnya. Dengan satu harapan mereka hari ini akan menjadi wakil yang terbaik mewakili wilayah persekutuan di peringkat kebangsaan. Program Akademi Al-Quran akan dibuka kepada orang ramai dan pelajar sekolah untuk peringkat seterusnya. Lebih 1,000 bungkusan bubur lambuk akan diedar kepada kaki tangan RTM petang ini. Proses memasak diadakan secara bergotong royong di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kota Media. Untuk bubur lambuk, pihak masjid menerima sumbangan sebanyak 3 periuk. Lebih kurang anggaran RM2,400, yang mana dengan sumbangan ini dapat kita edarkan juga buat mereka semua sama-sama dalam menyantuni jemaah kita, sama-sama menyantuni orang ramai kita untuk Ramadan. Lebih-lebih lagi pada hari ini bertepatan dengan tarikh nuzul Al-Quran, memoga Allah memberkati segala apa jua amal kita dan juga sedekah pahala kita, insya-Allah. Turut akan diagihkan sumbangan pack makanan kepada 100 orang dari golongan B40. Program dianjur Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri dengan kerjasama Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM dengan penglibatan 35 pelajar. Ini adalah program yang keempat untuk kelab ini. Yang pertama kita program dengan anak yatim dan kedua dan ketiga untuk dengan siswa-siswa UTEM lah. So ini merupakan program keempat. So alhamdulillah, terima kasih juga kepada Angkasa Puri kerana terima kunjungan kami hari ini. Bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah. Serta RM200 kepada pesara kerajaan. Tular di TikTok, berita durian runtuh buat penjawat awam. Menerusi hantaran video penghantar beri bayangan, kononnya bantuan khas yang mahu diberi itu adalah bonus raya. Semakan pasukan biar betul mendapati realiti tak seperti digambarkan. Pengumuman bantuan khas oleh Perdana Menteri itu sebenarnya rakaman lama. Bantuan diagih Ogos lalu sebagai bayaran permulaan sementara menunggu proses pelarasan gaji dan allowance penjawat awam. Untuk persiapan Ramadan dan Syawal pula, bantuan khas RM2,000 telah disalur bulan lepas. Bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam itu merupakan bantuan tertinggi diterima penjawat awam berbanding tahun-tahun sebelumnya.
Ini bermakna tiada bonus khusus untuk raya bakal disalur kerajaan. Kita baru 1,000 dan ini lebih daripada tahun sudah. Kemudian dalam beberapa bulan ni kita akan luluskan skip persaraan, naikkan gaji. Jadi kita kena lihat konteks itulah. Jangan sebar berita tak betul. Usah beri harapan palsu. Penyebarannya adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. ribu kilogram makanan dan minuman berjaya diselamatkan di Bazar Ramadan seluruh negara menerusi program My Safe Food. Nilainya mencecah RM416,000. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuzia Saleh memaklumkan data itu direkodkan sejak program tersebut dilancar 14 Mac lepas sehingga semalam. Matlamat utama program ialah meningkatkan kesedaran peniaga agar tidak membazir. Caranya dengan mengumpulkan makanan tidak terjual yang masih boleh dimakan. Ia bakal diagih kepada golongan kurang berkemampuan. Sisa makanan pula akan dikompos menjadi baja menggunakan bahan enzim. Program digerakkan KPDN dengan kerjasama Pertubuhan Pemuda Gema Malaysia dan Pergerakan Pengguna Siswa. Di Johor, 2,248.28 kilogram sisa makanan dari 46 bazar Ramadan berjaya diselamatkan menerusi program My Safe Food setakat ini. Ia jumlah tertinggi dapat diselamatkan berbanding tahun sebelum ini. Pengumpulan makanan dan minuman tidak terjual akan diberi kepada golongan memerlukan di masjid dan pelajar institusi pengajian tinggi awam. Bagi sisa makanan, sepanjang tahun lepas, kita dapat mengurangkan sebanyak 3.28%. Dapat kurangkan. Jadi tahun ini kita jangka kita dapat kurangkan lagi sisa makanan yang dijanakan sepanjang bulan Ramadan. Dengan kempen-kempen yang tidak henti kita buat. Menjelang Aidilfitri, jumlah janaan sisa dijangka meningkat sekitar 20% sempena perayaan itu di Johor. Justru perkhidmatan kutipan sisa pepejal akan bermula sehari awal iaitu 6 hingga 9 April. Sebab itu kalau tengok daripada tarikh 6 hingga 9, kita jangkakan 3 tarikh ini adalah hari di mana jangkaan akan meningkatnya janaan sisa. Sebab masing-masing memulakan operasi ataupun buat persediaan, khususnya sisa-sisa dapur lah, makanan. Dan juga sisa-sisa pukal. Mungkin masa tempoh 3 hari ini ada yang melaksanakan ataupun membuat persediaan dan pembersihan rumah dan menukarkan mungkin perabot dan sebagainya. Jadi tempoh 3 hari ini sangat kritikal. 4,500 anggota bersama 500 jentera akan bertugas dalam tempoh kutipan tersebut. Tumpuan turut diberikan di 175 lokasi berkepadatan umat Islam pada 1 Syawal. Amalan tidur yang tidak berkualiti menjadi punca utama berlakunya microsleep atau tidur seketika semasa pemanduan. Menjelang Syawal ini, orang ramai disaran mengambil tempoh rehat secukupnya sebelum melakukan pemanduan selain merancang perjalanan sebaiknya. Prof, tadi kita dah kongsikan sedikit. Tidur yang cukup bukan sahaja dapat mengelak dari microsleep, juga bertindak balas cepat dari sebarang kemalangan. Tuhan mencipta manusia, dia telah kadang-kadang kita nak mengelakkan kemalangan. Maksudnya bukan kita yang akan mengundang kemalangan tu, tapi bila kita nak mengelakkan kemalangan, tidur yang cukup dapat memberi tindak balas yang cepat untuk kita mengelakkan kemalangan tersebut. Ini semua penting. Dan juga pandu secara selamat dan rancang perjalanan anda. 3 bahagian. Bagi mengatasi microsleep, orang ramai disaran berhenti di kawasan rehat dan rawat, mengambil kafein, minum air banyak serta memandu bersama pasangan. Beliau ditemui selepas menjadi panel di Selamat Pagi Malaysia.
Setiap keputusan berkaitan cadangan pembaharuan sistem percukaian dibuat secara berhati-hati agar kesan pelaksanaannya tidak membebankan rakyat. Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan berusaha mengimbangi kesan pelaksanaan dengan menyediakan jaringan sosial untuk rakyat. Peningkatan pendapatan negara melalui reformasi percukaian, subsidi bersasar dan peningkatan pelaburan dapat mengembangkan sumber hasil negara. Seterusnya memperkasa penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Program bantuan seperti sumbangan tunai rahmah, bantuan awal persekolahan, sumbangan asas ramah akan diteruskan bagi memastikan golongan rentan terus terbela dari hasil cukai yang dikumpulkan. Tahun ini, kerajaan memperuntukkan 10 bilion ringgit untuk 9 juta penerima STR, manakala SARA 700 juta ringgit kepada 700,000 penerima. Program Jualan Madani Raya PJMR 2024 dijangka catat jualan 1.6 juta ringgit. Berlangsung dari 8 Mac hingga 9 April ini, ia menawarkan barangan keperluan harian dan kelengkapan Aidilfitri dengan diskaun hingga 20%. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict memaklumkan PJMR merekodkan jualan lebih RM415,000 dalam tempoh 2 minggu penganjurannya. Jumlah pengunjung yang dicatat mencecah 44,212 orang. PJMR 2024 yang berlangsung sempena Festival Ramadan Putrajaya 2024 di dataran Anjung Syawal menyediakan 60 reruai jualan. 28 usahawan dan 13 koperasi terlibat. Harga minyak sawit mentah MSM dijangka kekal kukuh pada masa depan yang berikutan kekangan penawaran dan permintaan. Pengerusi TH Plantations Berhad THP, Datuk Dr. Ahmad Kushairidin, turut menjangkakan kesan El Nino dirasai tahun ini. Pengurangan jumlah hujan akan mengakibatkan pengeluaran rendah bagi tandan buah segar FFB. Permintaan yang dijangka kekal kukuh tahun ini berikutan permintaan tinggi terhadap makanan dan biodiesel. Dalam pada itu, meskipun tekanan inflasi ekonomi global agak berkurangan, namun masih ada cabaran yang akan memperlahan pertumbuhan. Ini termasuk kelembapan ekonomi China, ekoran tekanan dalam sektor hartanahnya. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. 66 individu terbunuh dalam serangan terbaru Israel ke atas Palestin semalam. Tindakan itu bukti Zionis sama sekali tidak peduli dengan desakan UNSC dan masyarakat global berhubung pelaksanaan gencatan senjata. Serangan tentera Zionis menyasarkan bandar Gaza dan Rafah. Lebih 1.5 juta rakyat Palestin berada di kawasan berkenaan. Lokasi tumpuan serangan termasuk hospital yang didakwa menjadi tempat persembunyian anggota Hamas. Pertempuran berlaku sejak minggu lalu di Hospital Al-Shifa yang dikepung Zionis. Yang meragut nyawa anggota Hamas dan pesakit di hospital berkenaan. Masyarakat global mengutuk serangan dan kepungan tentera Israel ke atas institusi kesihatan. Ia disifatkan tindakan tidak berperi kemanusiaan. Kerajaan Jordan digesa tamatkan perjanjian damai dengan Israel yang dimeterai lebih 3 dekad lalu. Gesaan dibuat ratusan penunjuk perasaan yang berhimpun sekitar kedutaan Israel di Amman. Mereka menyifatkan perjanjian Wadi Araba telah mengkhianati hak rakyat Palestin serta menggugat kepentingan Jordan. Perjanjian yang dimeterai pada 26 Oktober 1994 bertujuan kedaulatan serta pembahagian air yang saksama dari Sungai Yarmouk dan Jordan di sempadan selatan Wadi Araba, sekaligus meletakkan wilayah tersebut bukan di bawah Palestin. Kedutaan Israel di Amman terus menjadi lokasi panas yang menyaksikan protes demi protes diadakan. Ia susulan situasi di semenanjung Gaza yang semakin memburuk. Perkembangan serangan keganasan di Dewan Bandaraya Krokus, Moskow. Angka kematian dilaporkan meningkat kepada 143 orang, sementara 80 lagi termasuk 6 kanak-kanak masih dirawat.
Kerajaan Rusia mendakwa insiden yang berlaku pada Jumaat lepas didalangi 4 suspek warga Tajikistan. Mereka melakukan pembunuhan beramai-ramai dengan menembak mangsa. Suspek kemudian membakar dewan berkenaan. Presiden Rusia berikrar akan mengenakan hukuman berat terhadap pelaku serangan itu. 6 individu disahkan terbunuh dalam insiden runtuhan jambatan Francis Scott Key di Baltimore, Washington, manakala seorang lagi cedera parah. Setiausaha Pengangkutan Amerika Syarikat Pete Buttigieg memaklumkan beberapa tindakan pantas yang dilaksana berjaya kurangkan angka kematian. Ini termasuk menggerakkan segera pasukan penyelamat ke lokasi insiden. Juga arahan menghentikan serta-merta semua kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang berjalan. By the time most Americans saw those images, first responders and rescuers had already been at work for hours to save lives. That quick work unquestionably made an enormous difference, and they have our gratitude. Kejadian pada Selasa lalu menyaksikan jambatan berkenaan runtuh selepas dirempuh sebuah kapal kargo berdaftar di Singapura. Pihak berkuasa maritim Singapura dalam kenyataan berhubung insiden tersebut memaklumkan kapal bernama Dali itu mempunyai klasifikasi sah dan sijil berkanun selain telah menjalani 2 pemeriksaan yang diluluskan 2 pelabuhan asing pada Jun dan September tahun lepas. Dalam pada itu, Buttigieg memaklumkan kerajaan akan membantu usaha membangun kembali jambatan Francis Scott Key dan pembukaan semula pelabuhan Baltimore. Menurut beliau, komitmen mengenainya dinyatakan Presiden Joe Biden. Fokus tertumpu kepada 4 perkara utama. Ia meliputi pembukaan semula pelabuhan berkenaan selain mendepani implikasi di sepanjang rantaian bekalan sehingga pelabuhan itu kembali beroperasi. Juga membangun semula jambatan tersebut dan mendepani implikasi berkaitan sepanjang tempoh berkenaan. Jambatan Francis Scott Key dibina pada 1972 dan siap sepenuhnya 5 tahun kemudian. Bagaimanapun, Buttigieg mengatakan pembangunan semula tidak semestinya akan mengambil tempoh masa yang sama. Perkembangan kejuaraan futsal NSDF 2024 di Thailand. Skuad negara tewas tipis 3-4 kepada Australia dalam aksi terakhir kumpulan semalam. Pertembungan berlangsung di Nonthaburi menyaksikan Malaysia bermula garang mendahului 2 gol hasil penyudah Rizwan Bakri dan Syahir Iqbal Han. Bagaimanapun, Australia yang mengubah taktikal selepas itu berhasil menyamakan kedudukan menerusi jaringan sendiri Harith Naim Nasir dan Adam Cooper. Aksi longlai ditampilkan Malaysia kemudian dihukum Australia yang menambah 2 lagi gol untuk selesa mendahului 4-2. Enggan mengaku kalah, skuad negara kendalian Rakpol Sain Nek Ngam cuba meningkatkan tekanan dan berhasil meledak gol ketiga menerusi Awaluddin Matnawi. Namun tiada tambahan jaringan selepas itu menyaksikan Malaysia terpaksa aku tumpas 3-4. Kekalahan itu menyaksikan skuad negara berada di dasar kumpulan dengan hanya mampu mengumpul 1 mata daripada keseluruhan 3 perlawanan. Malaysia akan berdepan Afghanistan untuk penentuan tempat ketiga dan keempat, manakala Australia akan berdepan Thailand di final. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, Kedah Darul Aman KDA-FC mendapatkan khidmat penyerang import kelahiran Serbia Milos Gordic bagi memperkuat pasukan hadapi musim baru Liga Malaysia. Pemain berusia 31 tahun itu tiba di Alustar petang semalam. Gordic sebelum ini beraksi bersama klub dari China Wuxi Wugo FC. Sementara itu, KDA-FC dalam satu kenyataan yakin pemain berketinggian 1.87 meter itu mampu menjadi pemain penting buat pasukan. Gordic meledak 31 gol dan 10 bantuan jaringan dalam keseluruhan 131 penampilan sebagai pemain. Beliau adalah pemain import keempat skuad Sang Kenari selepas Sukrob Nurolov dari Uzbekistan, Sodi Norde dari Haiti dan Habib Harun dari Bahrain. Bola sepak antarabangsa, bekas pemain Bayern Munich Lothar Matthäus menasihati jurulatih Xabi Alonso untuk terus kekal bersama Bayer Leverkusen musim depan, sekaligus menutup kabar angin yang mengaitkan jurulatih berusia 42 tahun itu sebagai calon terbaik menggantikan Jurgen Klopp yang bakal meninggalkan Liverpool pada penghujung musim.
Menurut Mateus, Klopp telah meletakkan skuad The Reds pada tahap yang tertinggi dengan memenangi pelbagai gelaran, termasuk menjuarai saingan Liga Juara-Juara pada musim 2018-2019. Justru beliau menganggap ia adalah tugas sukar untuk Alonso mengekalkan Liverpool pada tahap yang sama. Alonso amat menyerlah bersama Leverkusen musim ini apabila berjaya membimbing pasukan itu berada di tangga teratas Bundesliga. 10 mata di depan juara bertahan Bayern Munich. Selain skuad The Reds, Alonso turut dikaitkan dengan Real Madrid dan Bayern Munich. Polis Argentina berkas semua suspek yang mengancam untuk menembak ahli keluarga bekas bintang Real Madrid Angel Di Maria. Suspek pada Isnin lalu dipercayai meninggalkan nota ugutan di kediaman keluarga pemain berusia 36 tahun itu di Rosario. Mereka meminta Di Maria tidak pulang ke Rosario jika tidak mahu ahli keluarganya dibunuh. Ejen persekutuan yang melakukan risikan berjaya menahan kesemua suspek berserta beg berisi dadah pada Rabu. Bandar Rosario terkenal dengan kes keganasan berkaitan dadah. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.